Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita agama untuk kita berjaya. Selain dari agama, Allah bagi kita makanan, minuman, pakaian. Ini semua bukan untuk berjaya. Ini hanya keperluan untuk kita dapat hidup kat dunia yang sementara. Jadi inilah yang paling salah anggap dan salah buat. Yang untuk dapat berjaya ditinggalkan. Yang palsu dizahirkan. Macam lagu Seri Dewi Malam, lagu tu. Yang palsu dizahirkan, yang benar disimpan. Jadi yang benar ialah agama disimpan. Tak mau yang benar. Yang palsu dizahirkan, iaitu cinta dengan keperluan. Cinta untuk dapat keperluan. Inilah lagu tu. Tak ada orang tafsir lagu tu macam ni. Dia kisah seorang wanita yang kahwin dengan orang kaya. Duduk di istana, tapi suaminya orang kaya suka puaskan keinginannya di luar. Dia tinggal di rumah. Dia kata rumah yang untuk rumah bahagia, tapi dia tak bahagia. Jadi malam dia pergi jumpa kekasih dia, kekasih sulit dia. Iaitulah yang palsu dizahirkan. Jadi kisah tu, kisah seorang wanita putus yang kecewa. Dia malam hari dia jadi Seri Dewi Malam. Jadi kita hari ini mencintai yang palsu. Iaitu kita mencintai dunia yang merupakan hanya keperluan untuk hidup. Yang sebenarnya kita kena mencintai Allah, kan? Kita tak. Kita mencintai benda-benda yang Allah jadikan untuk keperluan kita untuk hidup ni. Kita cinta rumah besar, kita cinta anak, bini, kita cinta makanan, minuman, jalan-jalan sana sini. Jadi cinta ni palsu. Yang palsu dizahirkan. Yazid mencintai yang palsu. Yang benar ditinggalkan. Cinta yang benar ialah cinta kepada zat yang berkuasa, memberi faedah dan bahaya, manfaat dan mudarat, hina mulia. Apa saja kita nak, tak ada siapa boleh bagi melainkan dia. Itu cinta tu lah. Tapi kita cinta yang palsu. Palsu ni tak boleh buat apa. Disangka boleh buat. Kita cinta duit, cinta kedudukan, cinta nama. Cinta yang palsu. Palsu ni makna
tak boleh buat apa. Nampak boleh buat tapi tak boleh buat. Jadi kerana manusia salah cinta, yang palsu dizahirkan, dicintai, maka manusia gagal lah. Kita kena mencintai yang benar, iaitu Allah, yang menjadikan kita, memenuhkan keperluan kita. Dan dia ni, Allah ni bagi kita agama untuk kita berjaya. Tapi kita tak nak. Kita tak nak agama yang Allah telah beri kepada kita untuk kita berjaya. Allah beri makanan, minuman, rumah, anak, semua ni pakaian. Kan? Jadi semua ni pakaian. Ni kita, isteri tu pun Allah bagi tahu ialah pakaian yang kamu pakai dan tanggal. Tapi Yazid mencintainya, terlalu mencintai bini, dia ikut cakap bini. Bila bini dia tak suka dia buat kerja mengajak orang kepada Allah ni, dia pun berhenti. Bila bini dia suruh, dia pun buat. Jadi Tuhan dia bini. Kerana dia mencintai bini dia yang dia nampak, itu sebenarnya keperluan dia, bukan Tuhan dia. Pakaian dia yang Allah bagi. Silap. Silap besar. Pakaian dicintai, yang bagi pakaian tak dicintai. Ini kita mencintai makanan, minuman, rumah, kenderaan, isteri, anak. Ini semua pakaian. Yang memberi pakaian tu tak dicintai. Sebab kita tak percaya dengan apa yang Allah bagi tahu kita. Kita tak percaya pada apa yang Nabi bagi tahu. Kita percaya dengan apa yang kita lihat. Kita nampak benda ni, nampak bagi faedah. Kalau tak ada, dapat bahaya. Jadi kita dah dari kecil lah dia ajar percaya dengan apa kita nampak. Bapa mak kita percaya juga dengan apa yang dia nampak. Dia tak ada percaya pada Allah. So dia pun ajar kita lah percaya pada yang nampak, dan kita pun ikut dia sebab kita juga percaya pada benda yang nampak. Jadi inilah menyebabkan manusia tersasar daripada maksud hidup dia. Dari menjadikan Allah kekasih, menjadikan apa yang Allah bagi untuk keperluan hidup ni kekasih pula. Jadi kan silap jauh. Jadi tentu sekali dia tak dapat bahagia. Tentu sekali dia tak dapat sejahtera dunia ataupun kehidupan lain. Sebab salah meletakkan hati dia. Patut hati dia untuk yang menjadikan dia, menciptakan dia, yang memberi segala yang dia mahu. Dia mencintai benda yang diberi. Mencintai duit, mencintai isteri, anak, pakaian, rumah, itu semua diberi oleh Allah. Mencintai tengok bukit, bukau, langit, lawa, cantik, matahari naik. Ini bukannya maksud hidup kita. Maksud hidup kita mencintai yang memberi kita semua yang kita nak ni. Simple punya kita tak faham. Walaupun ada akal, diberi oleh Allah juga tu untuk kita berfikir, tak digunakan juga untuk mencapai maksud kita. Kita guna akal untuk benda yang diberi, menyelidik, penyelidikan dibuat atas benda yang diberi. Menyelidik buah mangga, menyelidik wire, menyelidik kaca, menyelidik benda. Jadi pembicaraan, percakapan, pembincangan semua berkisar atas benda yang diberi.
Usaha untuk menjadi kekasih yang memberi itu tak ada. Fikir tak ada, gunakan akal untuk itu pun tak ada, usaha pun tak ada. Usaha semua untuk benda yang diberi, bukan untuk yang memberi. Jadi manusia banyak benda lah, macam-macam benda manusia ada, Allah bagi. Sebab berusaha itu aja, menggunakan akal yang sepatut diguna, macam mana nak mendekatkan diri dengan Allah, sepenuhnya diguna untuk menyelidik benda-benda supaya dapat benda lagi bagus. Semua penyelidikan di dunia ni yang dilakukan oleh semua institusi pengajian tinggi, institusi penyelidikan, semua negara di dunia semua menyelidik tentang benda. Sehingga kuman, virus, apa semua selidik. Ya tak? Ingat nak menggunakan virus tu untuk apa? Untuk dapat tahu macam mana nak melawan dia. Akhirnya virus tu lepas lah. Melepas dan merebak. Macam COVID-19 virus ni daripada lab penyelidikan, laboratory virology, kerjasama antara Amerika dan China. In the Institute of Virology in Wuhan, University of Wuhan. Dia boleh lepas, Allah boleh buat dia lepas. Virus tu bukan milik China, milik Allah. Allah buat dia lepas. Kamu sibuk mengkaji benda yang aku cipta, tak ada nak aku. Sekarang kau tengok, aku bagi kau seluruh dunia, kau nak aku tak? Manusia ni, dia ingat dia boleh cegah virus tu dengan vaksin dia. Vaksin tu pun Allah ajar dia macam nak buat. Kalau Allah tak ajar, tak boleh. Tak. Manusia hanya boleh buat vaksin dengan izin Allah. Allah tak izin vaksin tu. Kalau dulu Allah benarkan vaksin untuk menjadi asbab untuk melawan kuman-kuman yang virus yang dulu. Sekarang Allah dah tak guna dia. Allah tukar. Allah boleh tukar benda yang Allah guna untuk faedah, boleh bagi untuk bahaya. Benda yang boleh dulu bagi faedah, sekarang tak boleh bagi. Apa masalahnya? Jadi dulu vaksin boleh, sekarang Allah kata vaksin tak boleh. Vaksin tak boleh nak hilang. Vaksin tak boleh buat COVID ni nak hilang. Tanyalah semua. Hari ni semua pilot-pilot yang menganggur, jurutera yang bekerja membaiki kapal terbang yang menganggur, yang banyak dibuang kerja. COVID ni nampak je dia kecil tau, tapi implikasi dia, impact dia, banyak orang tak ada kerja, banyak kapal terbang tak boleh jalan, keren tak boleh jalan banyak. Jadi banyak pengangguran. Bila banyak pengangguran, maka manusia yang dulu hidup mewah, juruterbang Air Asia, gaji 60,000 kan, sekarang apa pun tak ada. Macam mana nak maintain hidup, gaya hidup yang mewah tu dulu? Banyak bunuh diri sekarang, banyak sakit. Kesan daripada tekanan ni, daripada COVID ni, banyak sakit. Banyak yang bunuh diri lah. Kalau yang lebih teruk lagi di seluruh dunia. Dan dah ada orang letak bendera putih. Dulu Jepun ni letak bendera putih mengaku kalah. Sekarang dia orang kata dah macam-macam usaha dibuat, dah tak boleh dah. Dah lama sangat lockdown ni, nak dekat tahun lebih dah. Lama-lama mana peti ais pun dijual, itu pun dijual, dah tak boleh. Jadi China kat setiap dah letak bendera putih. Dia punya MP saya datang jumpa dia. Jadi orang akan banyak lagi letak bendera putih depan rumah dia.
menandakan dia orang nak mengaku kalah dengan virus tu. Mereka dah tak boleh dah. Mereka tak boleh pergi lockdown lagi. Jadi ada berpendapat lockdown ni bukan menghilangkan COVID, menambahkan penyakit dan menambahkan masalah. Jadi cara lockdown, social distancing yang diamalkan sekarang di seluruh dunia, sebenarnya dia mengakibatkan lebih kesusahan dan mudarat. Kita nak lawan virus tu, kita pula yang jadi terseksa. Kita juga dapat tekanan yang begitu tak dapat dikawal. Jadi akibatnya manusia dapat kesusahan lah. Kesusahan perasaan kan? Jadi inilah dia kerja. Bila Allah SWT nak letakkan mudarat, dari benda kecil pun datang mudarat. Bila Allah nak letakkan manfaat, dari benda kecil pun boleh manfaat. Jadi manfaat mudarat ni bukan datang dari asbab, datang dari Allah SWT. Ubat kita makan tak boleh bagi faedah. Dia hanya boleh bagi faedah dengan izin Allah. Apa pun tak boleh bagi bahaya melainkan dengan izin Allah Taala. Ini tak ambil asbab, tak ada percaya tu. Jadi ambil asbab macam ubat, dengan percaya ubat boleh bagi sembuh. Ini namanya syirik. Kita makan dengan percaya, makan bagi kenyang, ini juga syirik. Kita bekerja dengan percaya kerja boleh bagi kita duit dan keperluan, ini juga amalan syirik. Jadi kenapa kita beramal dengan amalan syirik? Sebab kita iman tak ada. Iman kepada Allah tak ada. Iman bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, tiada memberi faedah bahaya melainkan Allah, manfaat mudarat datang dari Allah, tak ada. Kita hanya percaya. Kita kata kita percayalah tiada Tuhan melainkan Allah. Kita tahulah tiada Tuhan melainkan Allah, tapi kita tak percaya dia bagi mudarat dan dia bagi manfaat. Kita percaya benda yang dibagi tu oleh Allah tu bagi faedah, yang itu bagi bahaya. Ubat bagi faedah, tak makan ubat bagi bahaya. Jadi semua orang takut dan semua ambil vaksin lah. Kan? Kalau vaksin tu dulu bagi faedah, sekarang Allah boleh buat dia tak bagi faedah lah. Ada Allah bagi bahaya pula. Jadi vaksin tak boleh bagi bahaya, tak boleh bagi faedah. Yang bagi faedah Allah. Jadi ada, kena tahu ada perintah tak pakai vaksin tu. Kalau ada perintah, walau kita benda bahaya, dia jadi faedah. Kalau ada perintah, macam ular Nabi Musa, itu nampak bahaya, tapi Allah perintah, dia tak bagi bahaya bila kita taat dia. Kalau ular tu umum kita, dia asbab bahaya lah, tapi diperintah. Bila Musa AS taat, dia jadi faedah. Jadi bila kita taat perintah Allah, benda faedah, benda bahaya pun boleh jadi faedah. Jadi yang besarnya taat. Kalau kita tak taat, semua boleh jadi bahaya lah. Benda faedah pun jadi bahaya. Kita tengok duit kan, bagi faedah, kita nak sangat, Allah tak suruh, kita nak juga, dia jadi mudarat lah pada kita. Mudarat manfaat dari Allah. Allah bagi faedah bila kita taat perintah dia. Allah bagi mudarat bila kita langgar perintah dia. Ini kita tak faham. Kita faham benda tu bagi faedah, benda tu bagi bahaya. Jadi kita punya kehidupan bukan dikawal oleh apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang. Kehidupan kita dikawal oleh apa kita nampak yang bagi faedah, kita berusaha sesungguh mendapatkannya. Macam Sufyan nampak faedah dalam duit, kerana itu dia berusaha. Walaupun saya cakap jangan kerja tu, kerja lain yang kamu dapat mengamalkan agama, kerja yang mana kamu dapat sembahyang berjemaah dengan saya. Dia sana, dia nak kerja
yang mana dia nampak banyak duit. Jadi bila dia buat benda yang melanggar perintah Allah, perintah saya, datang mudaratlah pada dia, walaupun dia nampak faedah selamanya lah. Dia takkan dapat faedah, dia akan dapat kesusahan dan penderitaan. Jadi dalam kehidupan ini sepatutnya kita ikut perintah Allah dalam apa keadaan. Walaupun kita diperintah buat benda yang kita nampak bahaya, kita kena buat. Bila kita buat, Allah datangkan dia faedah. Seperti mana Allah ajar Musa alaihissalam mula-mula ni, apa dekat tongkat tangan kamu? Tongkat. Musa cakap, tongkat ni saya guna untuk kait daun untuk kambing saya, dan untuk saya berehat, sandar. Allah kata campak, Allah tukar dia jadi ular. Musa lari, Allah kata jangan lari. Nabi-nabi dia dapat wahyu, dia tak lari. Kau tangkap itu kepala ular. Musa taat, tangkap, dan Allah beritahu dia, kau tangkap, aku tukar dia jadi ular, jadi tongkat kau balik. Jadi orang tak nampak bahawa dalam taat perintah Allah tu lah berjaya. Benda mudarat yang kita nampak mula tukar jadi manfaat. Jadi bila Musa dan kaum dikejar oleh Firaun, dia dah sampai ke Laut Merah, dia nampak dari jauh tentera Firaun ramai, banyak. Oh, dia kata, Musa, kami ingat kau datang bagi kami masalah selesai. Nampaknya tak ada. Sekarang ni engkau dah bawa kita kat sini, depan laut mati, belakang Firaun mati je. Jadi Musa kata tak, kita tidak gagal dan kita tidak akan kalah. Kenapa dia cakap macam tu? Sebab dia tak sama macam kaum dia, tak percaya dengan Allah. Tahu je macam kita ni, percaya tak? Tahu je Allah tu Tuhan, lain tu tak ada. Percaya tak? Musa percaya, Allah bersama aku. Jadi Musa diperintah oleh Allah. Allah kata, kamu pukul laut tu dengan tongkat. Kalau kita nampak tongkat tu tak boleh buat apa-apa kan dekat laut tu. Tongkat, apa yang dia boleh buat melainkan percik air je lah. Allah SWT gunakan tongkat tu yang dulu dia suruh Musa campak jadi ular. Dia suruh ambil ular jadi tongkat dia. Kali ni Allah buat dan lihatkan, bukan pada Musa, seluruh kaum dia. Musa pukul, dia jadi 12 lorong. Ada siapa tahu Allah akan buat 12 lorong sebelum tu? Musa pun tak tahu. Tapi dia taat. Jadi kita kena taat. Orang nampak apa pun tak ada. Sebab tu Nabi-Nabi ni dia ada wahyu kan. Allah boleh cakap kat dia. Saya ada ilham. Bila saya cakap, Sufyan berhenti kerja, buat kerja, Sufyan kena ikut kalau mau berjaya. Kalau tidak, tak. Benda yang dia nampak mudarat boleh jadi manfaat. Benda manfaat boleh jadi mudarat, boleh tak ikut. Tapi dia degil, dia nak ikut juga. Hari ni dia ikut, semayang pun tak dapat. Amalan lagi teruk, buruk, lama apa pun tak dapat. Lama iman dia ada hilang. Lepas hilang iman, dunia yang ada pun jadi bahaya. Kehidupan jadi huru-hara dan sengsara. Akhirnya lah, bila tak taat perintah Allah, dia takkan jadi baik pun. Siapa boleh lawan Allah? Oh, aku tak mau taat perintah kau, tetap akan berjaya. Tak boleh. Yang bagi berjaya, gagal tu bukan benda Allah yang bagi kita benda tu. Jangan kita naik kepala besar, tak mau ikut perintah Allah. Kita kata kita dah besar. Kau tu pun jadikan kau daripada, kau tahu tak dari mana kau datang? Kalau kita baca Quran, kita tahu kita ni dari titik air mani. Sufyan dia tak baca Quran dan tak faham. Baca pun tidak, mana nak faham?
Kalau baca Arab aja, faham tak? Allah bagi tahu kita dengan terperinci kita dari mana. Kalau kita baca, barulah paling kurang tahu. Kalau kita tahu, sedar tak diri itu tak? Allah suruh kita sedar yang kita ni sekarang besar. Dulu kita ni apa, dari kecil pun air mani nampak pun tidak. Satu pasukan air mani bapa kita tu million spermatozoa. Sperm masuk kan? Dan semuanya berlari rushing kepada telur mak kita. Dan yang pertama tu, yang sampai tu, dia pun terus tutup, yang lain tak boleh masuk. Kalau dia punya 3 speed at the same time, zoom kena 3 anak kembar. Kalau 5 macam tu dia. Jadi biasa yang anak satu yang the fastest, yang paling laju, kena je terus telur tu tak boleh benarkan orang lain ni. Kalau benarkan juga terjadi Rashidi anak kembar, ya, Rashidi punya telur sperm dengan abang dia tu lebih kurang sama, atau lewat sikit je. Tu yang dia cacat sikit tu. Kurang. Lepas dia keluar, dia kurang. Dia kena incubation dekat sebuah bulan. Tak berapa selari tu. Mungkin sikit lambat. Dia degil kan nak masuk. Jadi Allah SWT buat kita dari tu. Allah tu supaya kita ni baca, faham, sedih, mengalir air mata. Inilah aku yang dijadikan. Sufyan tak baca tu. Sufyan ni dia tak baca. Dia ni dulu titik air mani kotor. Baca. Dan sekarang Allah bagi kita rupa yang begitu baik. Kita tengoklah pencipta kita tu. Ini tak asyik fikir duit aja. Fikir kerja tak dapat duit aja. Fikir Tuhan yang jadikan dia dari titik air mani tu. Tak. Yang hari ni bagi dia semua. Kemaluan dia semua cantik semua. Dia guna kemaluan tu untuk langgar perintah Allah. Dia pergi ziarah pelacur. Macam mana? Allah kata, aku tak bagi kau benda ni untuk kau gunakan pada tempat yang aku larang. Sebab kita ingat ini saya punya. Mana kau punya? Kau boleh guna ikut suka kau. Guna dengan perempuan yang kau suka. Itu kita tak kenal Allah. Kita kenal tak apa pun tak kenal. Jadi tuan yang mulia, manusia ni dia tak mau berusaha untuk menjadi kekasih pencipta dia. Dia mencintai benda yang diberi oleh penciptanya. Duit, makan, minuman, rumah. Jadi kerana itu dia jadi orang yang duka cita lah. Duka cita, sengsara, tak bahagia, derita, walaupun mempunyai benda yang banyak. Apa yang dia nak jadi? Dia tak dapat bahagia. Kalau Allah tak bagi dia bahagia, dia tak dapat bahagia, tapi dia akan dapat derita. Walau dia mempunyai benda yang banyak, benda tak boleh bagi bahagia kat dia. Macam mana benda yang macam duit kita tu, dia cakap pun tak boleh, bergerak pun tak boleh. Tiba-tiba kita kata dia boleh buat. Duit tu Tuhan saya. Duit tu kita yang reka cipta, kita yang tulis nombor, harga. Allah tak ada bagi nombor kertas ni 50, tu 10, tak ada. Macam kita buat bahala. Ini bahala turunkan hujan, kita cakap. Ini bahala bagi anak subuh, ini bahala dapat kahwin. Macam semua bahala-bahala Cina kan, dia macam-macam. India begitu kan. Ini bahala untuk dapat anak. Kita yang letak, bukan Allah letak. Begitu juga duit. Kita yang letak nilai, dia tak ada nilai. Benda yang tak nilai, kita letak nilai. Benda tak boleh buat apa, kita kata dia boleh buat. Terang-terang kita nampak dia tak boleh buat, tapi kita percaya. Kan itu tak betul.
Terang-terang kita nampak duit tu dia tak boleh makan, dia tak boleh minum, dia tak boleh bercakap. Macam bahala ya, dia tak boleh makan, dia tak boleh bercakap. Kita kata bahala boleh bagi apa saya nak. Mana betul? Mana kita samakan dia dengan Allah? Begitu tingginya Allah, maha besar Allah, maha agung Allah. Samakan dengan bahala yang kita cipta, juga Tuhan. Tiada Tuhan melainkan Allah. Allah saja Tuhan. Selain Allah bukan Tuhan. Selain Allah, jangan kita percaya dia boleh buat, dia boleh bagi faedah. Kita guna semua ni benda yang Allah bagi ni ikut suka Allah, ikut kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kalau kita buat ikut kehendak kita, kita dah jadi dia Tuhan kita. Allah SWT mau kita guna benda-benda ni ikut cara dia. Cara dia tunjuk pada Nabi. Macam mana kita nak guna duit kita, macam mana kita nak guna harta kita, macam mana kita nak layan bini kita. Jangan taat dia walaupun dia suruh kita mempersekutukan Allah. Jangan taat ibu bapa kita walau kata Allah bila dia suruh kamu mempersekutukan Allah. Jadi kita jangan ikut kerja bos kita bila dia suruh kita jangan taat Allah. Bos kita bukan Tuhan kita, bini bukan Tuhan kita, tak ada Tuhan. Duit bukan Tuhan kita, apa pun bukan Tuhan selain Allah. Allah saja. Inilah yang Allah mau, dan inilah yang Allah turunkan Quran ni. Akhirnya tafsir Quran tu semua tafsir kepada kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lain tak ada. Semua Allah cerita semua. Lastnya supaya manusia percaya ketahui yang Allah mau, tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad. Kerana dengan percaya ketahui yang Allah mau, tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad SAW, baru manusia ni boleh taat semua perintah Allah. Cara Muhammad SAW dengan niat nak buat Allah suka, sehingga Allah suka, baru manusia tu boleh berjaya. Jadi Allah jadikan manusia ni untuk berjaya, bukan untuk gagal. Allah mahu semua manusia ni berjaya. Jadi sekarang ada jin Azazil, dia mahu manusia tu gagal. Sebahagian manusia ikut jin tu, iblis tu. Banyak yang ikut lah, bukan sikit. Macam Sufyan, dia ikut iblis. Dia tak mau ikut saya, dia ikut iblis. Bila dia tak mau ikut saya, so buat kerja biasa, bukan kerja ni, dia ikut iblis. Jadi bila kita ikut iblis, iblis ni tak ada niat untuk kita berjaya, tak. Iblis ni suruh kita gagal, langgar perintah Allah. Jadi macam mana kita nak buat supaya iblis jadi kawan kita, jangan kacau kita. Jadi kita kena buat baik kat iblis dan semua jin-jin yang telah jadi syaitan ni. Dengan kita doa untuk dia menjadi orang beriman dan buat kerja dakwah, balas buat buruk dia pada kita dengan buat baik pada dia. Dia dakwah, dia ajak kita rosak, dia buat kita binasa, kita doa dia berjaya. Bila kita layan musuh kita yang buat buruk pada kita dengan buat baik pada dia, sehingga dia jadi teman kita, sehingga iblis ni jadi teman kita. Tak pernah selama ni manusia nak doa untuk iblis, tak pernah. Saya dah pertama sekali manusia yang berdoa iblis dapat hidayat dan buat kerja dakwah. Jadi iblis dah terperanjat sekarang. Dia selama ni dan Allah bagi hidayat dia, dan dia pun suruh semua jin-jin berhenti mengacau manusia ni, semua taubat dan buat kerja dakwah. Jadi bila jin-jin semua jadi teman kita, sahabat kita buat kerja dakwah, jadi manusia-manusia yang selamanya dikacau oleh jin, syaitan, iblis, tak dikacau lagi lah. Jadi selepas ni, lepas jin-jin semua masuk Islam dan buat kerja dakwah, kita akan lihat perubahan dunia, di mana manusia berduyun-duyun, ribu-ribu juta masuk Islam, dan dunia jadi aman, adil. Kenapa aman? Ikut Quran. Kenapa adil? Ikut Quran. Kalau tak ikut Quran, mana boleh adil, mana boleh aman. Jadi cara nak menangani masalah manusia ni, kena buat baik dengan musuh dia.
Selagi kita tidak buat baik pada musuh kita, kita tak boleh jadi Nabi yang unggul. Nabi-Nabi ni diberi, setiap Nabi ni musuh. Kenapa? Supaya menduga Nabi-Nabi ni supaya buat baik pada musuh dia. Dan inilah perkara yang berat, kata Allah, melainkan orang yang sabar. Jadi kita kena buat baik dengan jin-jin dan iblis ni, dengan berdoa untuk dia. Kita dakwah dia sebab tak jumpa dia, tak cakap, dia gaib. Jadi Allah SWT dengan izin Allah, saya ni dah berdoa lama dah, dan doa saya dah sampai tahap Allah kabul. Allah terima dah. Iblis, jin semua masuk Islam. Bukan kerana doa kamu. Kamu semua tak kabul. Berdoa lah tapi tak kabul. Jadi seorang aja doa kabul. Dan sekarang ni masalah kita dah dekat-dekat nak selesai. Apabila semua iblis ni, iblis dan semua jin-jin ni masuk Islam, orang macam Sufyan ni akan tak ikut dia. Tak ada orang kacau dia. Tetapi kata Allah, waktu tu hanya orang yang sangat buruk sangat akan tak dapat hidayah. Manusia akan dapat hidayah, melainkan yang paling buruk. Orang yang paling buruk akan tak dapat hidayah. Jadi kita tak tahu siapa yang buruk tu. Ialah mereka yang waktu tu, bila beribu-ribu bilion orang masuk Islam, ada juga orang tak nak. Itulah orang yang kata Allah dalam surah An-Nur ayat 55, kecuali yang benar-benar engkar. Okey.